warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahabibah Erdina binti Musa, nombor metrik H21A2971. Fakta penggunaan gadget telefon pintar. Menurut Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, peratusan capaian isi rumah kepada internet menunjukkan peningkatan kepada 91.7% pada tahun 2020 berbanding 90.1% pada tahun 2019. Ini bermakna penggunaan gadget telefon pintar turut meningkat daripada 91.0% kepada 95.9%. Isu penggunaan gadget yang menjadi bualan dalam masyarakat adalah berkaitan dengan kemerosotan kesihatan mental remaja kerana penggunaan telefon pintar adalah satu penyumbang kepada masalah ini seperti masalah kekurangan tidur, sindrom swafoto gadget dan kemurungan Facebook. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM melaporkan peningkatan peratusan pengguna internet daripada 76.9% pada 2016 menjadi 87.4% pada 2018. Tinjauan ini mendapati bahawa rata-rata pengguna menghabiskan 6.6 jam dalam talian sehari menggunakan gadget dan melayari internet. Kajian menunjukkan sekiranya pengguna kerap menggunakan gadget lebih dari satu jam sehari memberi kesan kepada kesihatan fizikal dan psikologi, maka ia dianggap satu ketangguhan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syazliana binti Muhammad Zulkafli, nombor metrik saya ialah H21A2922. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan bahagian saya iaitu konsep dan idea yang dipilih oleh kumpulan kami. Sebagaimana kita tahu, kata penggunaan berasal daripada perkataan yang mendapat imbuhan peng dan akhiran an yang membawa arti menggunakan alat atau perkakas. Kataan yang kedua adalah gadget. Gadget pula ialah sebuah istilah yang diambil daripada bahasa Inggeris iaitu alat elektronik yang kecil dengan pelbagai gadget dalam pengertian umum dianggap sebagai satu alat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap kegunaannya. Dalam erti kata lain, ianya tidak boleh melakukan sesuatu dengan kekerasan. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Nadira binti Aji, nombor metrik H21A2934. Saya akan membentangkan tentang nilai yang boleh dipelajari daripada tajuk kajian kes kami. Yang pertama adalah dapat mengakses maklumat dengan cepat. Tugasan kerja sekolah atau universiti menjadi mudah disebabkan peranti elektronik yang dilengkapi dengan kemudahan internet. Setiap lapisan masyarakat, terutama pelajar, akan lebih mudah untuk mengakses maklumat di mana jua mereka berada tanpa sekatan atau gangguan. Tambahan pula, penggunaan gadget yang canggih juga membolehkan kita menyimpan banyak maklumat dengan kemudahan yang ada. Seterusnya dapat menjana pendapatan. Pengguna gadget dapat melibatkan perniagaan atas talian atau dikenali sebagai online business. Dengan memulakan perniagaan atas talian ini, mereka dapat menjana pendapatan dengan mudah kerana di saat negara sedang menghadapi pandemik, pembeli lebih gemar membeli barang di atas talian sahaja. Bukan itu sahaja, penghantaran pesanan boleh dilakukan hanya dalam beberapa saat sahaja melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram ataupun Shopee. Akhir sekali, dapat menjalinkan hubungan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Penggunaan telefon pintar pada masa kini adalah bertujuan dijadikan sebagai alat komunikasi sesama manusia tidak kira di mana mereka berada, dan jika dibandingkan pada masa dahulu, manusia hanya dapat berhubung dan berkomunikasi melalui surat menyurat. Oleh itu, kini teknologi lebih berkembang dan memudahkan setiap manusia berhubung dan berkomunikasi tidak kira masa dan di mana mereka berada. Tambahan pula, penggunaan telefon pintar bukan sahaja dapat membuat panggilan tetapi juga dapat berkomunikasi secara bersemuka dengan adanya aplikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahathir bin Muhammad Adnan, nombor metrik H21A2237, ingin menerangkan hukum dan teori. Okey, pertama sekali dari segi psikologi, gadget dapat mengubah psikologi seorang individu dan memberikan impak positif maupun negatif. Sebagai contoh, kajian menunjukkan penggunaan gadget yang tidak terkawal akan memberikan kesan negatif kepada kesihatan fizikal dan mental. Seterusnya, dari segi sosiologi pula, apabila menggunakan gadget secara berlebihan, tindak tanduk seseorang individu sama ada dewasa maupun kanak-kanak banyak terpengaruh oleh penggunaan gadget. Okey. Seterusnya, dari segi hukum pula, dalam penggunaan gadget ia diharuskan jika memberikan manfaat kepada seseorang. Ini kerana dalam Islam, jika selama mana ia tidak melampaui batasan, maka ia diharuskan. Jika ia melampaui batas, maka ia dilarang dalam Islam. Okey, dari segi akta pula, ia akan dikenakan Akta Undang-Undang Seksyen 233, Akta Komunikasi dan Multimedia.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Syamim binti Zaini dan nombor matrik saya ialah H21A2698. Saya akan memberi 3 cadangan penyelesaian tentang masalah gadget. Yang pertama ialah meluangkan lebih banyak masa dengan aktiviti luar yang lebih sihat. Yang kedua ialah pemantauan ibu bapa penggunaan telefon pintar terhadap anak-anak. Dan yang terakhir ialah pelaksanaan kempen kesedaran kepentingan interaksi sosial berbanding penggunaan telefon pintar bagi kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurita Safia Zainuddin. Nombor saya adalah H21B2607. Hari ini saya akan bertanya tajuk perspektif penggunaan telefon pintar. Perspektif ini mempunyai 3 sudut, iaitu sudut agama, teknologi dan juga sejarah. Kita mulakan dengan sudut agama. Jadi sudut agama ini adalah perkembangan yang amat menuntut umat Islam agar bergerak lebih dengan menggunakan penggunaan telefon pintar. Ia amat menuntut umat Islam agar bergerak lebih pantas seiring dengan perkembangan semasa pantas untuk merebut ruang dan perlu kita sebagai seorang Muslim bijak menilai dan membuat pilihan, terutamanya dalam melalui media sosial. Jadi sudut agama ni kita ada kesan positif dan juga negatif. Kita mulakan dengan kesan positif. Kesan positifnya, telefon pintar ni dia melalui banyak aplikasi yang dapat membantu kita dalam menjalankan aktiviti harian dengan lebih teratur. Contohnya terdapat dalam aplikasi yang dapat mengingatkan kita buat solat dan juga dapat kita membaca ayat-ayat Al-Quran di mana-mana kita berada. Kesan negatifnya, telefon pintar ini dapat melanggarkan kehidupan seorang itu. Jadi membuatkan kita terlewat menunaikan solat ataupun terlupa menunaikan tugasan yang lebih penting di pejabat ataupun di rumah. Untuk psikologi pula, penggunaan telefon pintar dapat dilihat melalui perubahan perilaku seseorang dan juga perkembangan dan pengurusan emosi. Jadi sudut psikologi ini dapat memberi kesan positif dan juga negatif terhadap penggunaan telefon pintar. Jadi kita mulakan dengan kesan negatif. Kesan negatif penggunaan telefon pintar dari sudut psikologi ini lebih kepada kanak-kanak. Jadi kanak-kanak akan berasa terlalu obses dengan gadget itu telefon pintar dan mereka akan kurang berkomunikasi dan bersosialisasi dan kehidupan mereka yang sebenar. Kesan positifnya adalah kanak-kanak akan lebih cenderung dan juga akan lebih terdedah dengan hal-hal dunia luar. Ada satu sejarah pula, pada tahun 1926, ahli sains dan pencipta legenda iaitu Nikola Tesla telah menggambarkan telefon pintar adalah sepotong teknologi yang akan merevolusi kehidupan pada para pengguna. Selain itu, IBM telah menganggapkan telefon pintar adalah gaya komputer yang akan menjadi idea pada seawal tahun 2000-an, tapi tidak pada tahun 1992 kerana syarikat tersebut telah melancarkan prototipe pada pameran komputer dan teknologi iaitu Comdex di Las Vegas. Tahun 2007, dalam akhbar yang sangat sibuk San Francisco telah melancarkan produk yang berevolusi, iaitu yang bukan sahaja memecahkan cuan tapi juga menetapkan paradigma yang sebenarnya yang baru untuk telefon yang berasaskan komputer. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zakia binti Tubin, nombor matrik H21A3125. Saya akan membentangkan kekuatan atau kelebihan penggunaan gadget. Terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi interaksi sosial atau mendorong terjadinya fenomena ini. Merujuk model sosiologi terbitan Kemdikbud 2020, terdapat 6 faktor yang boleh mempengaruhi interaksi sosial, antaranya ialah motivasi. Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu yang lain sehingga penerimanya menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis dan rasional. Contoh perilaku, imitasi, sugesti, identifikasi hingga motivasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amira Afika binti Abdul Bari, nombor matrik H21A1995. Saya akan menerangkan tentang kelemahan daripada cadangan yang diberikan. Kelemahan ialah perkataan lemah yang merujuk kepada kekurangan atau ketiadaan daripada sesuatu yang memaksa tenaga atau sesuatu yang kita boleh mendapat. Okey, kelemahan yang pertama ialah aktiviti luar yang tidak menarik minat anak muda. Kebanyakan anak muda lebih memilih untuk bermain gadget dan
permainan yang sedia ada di dalam gadget mereka berbanding meluangkan masa untuk melakukan aktiviti di luar. Hal ini kerana aplikasi di dalam telefon pintar lebih menarik menyebabkan mereka memilih untuk tidak melakukan aktiviti di luar. Yang kedua, terdapat ibu bapa yang sibuk bekerja sehingga mengabaikan anak-anak. Kesibukan ibu bapa terhadap kerja menyebabkan anak-anak mudah terdedah dengan telefon pintar. Yang ketiga, kempen yang tidak memberikan kesan kepada anak muda. Kempen yang mengaplikasikan idea lapuk dan membosankan anak muda tidak akan memberikan impak kepada mereka. Kempen yang dijalankan hanya semata-mata aktiviti dan tidak mampu menarik minat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Maisara binti Waziruddin bernombor matrik H2-1A2937. Pada hari ini saya ingin menyambung perbincangan rakan-rakan saya. Perkara yang dapat saya rumuskan melalui kajian ini adalah tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan gadget merupakan satu teknologi digital yang boleh membantu manusia dalam segala aspek. Tetapi dalam masa yang sama, penggunaan gadget juga haruslah mempunyai batasan tersendiri kerana ianya boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada masyarakat. Sebagai seorang pengguna yang bijak, kita seharusnya membahagikan masa yang betul antara penggunaan gadget dengan perkara-perkara lain. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan gadget yang terkawal boleh mengelakkan masyarakat daripada terkena tempias kesan-kesan yang boleh mendatangkan bahaya kepada masyarakat. Akhir sekali adalah justifikasi atau impak dan kepentingannya. Yang pertama, ibu bapa perlulah memantau anak-anak dengan membuat jadual khusus untuk aktiviti harian, termasuklah dalam penggunaan telefon pintar. Sekarang adalah zaman teknologi, jadi telefon pintar bukanlah satu halangan untuk mereka, tetapi ia perlu dikawal supaya sebagai seorang Muslim perlu celik dan pakar dalam keadaan teknologi yang semakin canggih ini. Jadi, ibu bapa perlu memainkan peranan lebih kepada anak-anak zaman sekarang dalam penggunaan telefon pintar dengan membantu mereka menggunakan aplikasi dengan bijak supaya tiada unsur kelalaian dalam diri mereka. Yang kedua adalah bagi masyarakat yang amat ketagih dengan gadget, perlu diberi perhatian dengan contohnya memberi ceramah tentang kesan sampingan ketagihan gadget dan sebagainya, kerana masyarakat kini, terutamanya golongan belia, adalah cerminan peradaban dan sosioekonomi negara untuk masa hadapan. Maka perubahan gaya hidup boleh memberi kesan kepada nilai, budaya, pemikiran dan sebagainya. John Naisbitt ada menyatakan bahawa teknologi alah baharu seperti penggunaan gadget adalah satu cabaran yang besar sehingga boleh mengubah daya pemikiran serta gaya hidup masyarakat. Dan yang terakhir adalah teknologi sekarang adalah peranti yang boleh mengetahui hal-hal luar dengan membuat carian di hujung jari sahaja. Namun, sesetengah carian maklumat tersebut boleh adanya unsur yang palsu, iaitu scammer yang boleh memberi kesan kepada diri. Tidak dinafikan juga penggunaan gadget yang bijak boleh melahirkan masyarakat yang celik IT. Jadi, kesan daripada penggunaan gadget adalah atas diri sendiri untuk menjaga maruah diri, keluarga dan impak kepada negara. Sekian dari kami. Terima kasih.